Apa saya tak boleh rekod? Okey. Apa tadi ada orang chat? Apa orang tanya? Tak boleh tekan butang rekod lagi. Oh, Azizan, I yang rekod. Dah dekat dah. Tadi tak tekan. Saya tekan. Oh, you nampak saya tak tekan. Okey. Ya, saya dah tekan dah. Okey. Bila saya sebut rekod baru saya teringat nak tekan. Okey. Jadi bagi peserta ini nanti saya akan buatkan YouTube tapi saya tak buat sebagai public listing. Saya buat private listing. Jadi maknanya dalam masa sebulan ni dia private hanya untuk peserta. Maknanya saya akan saya dah rekod dan recording itu you boleh minta. Jadi maknanya dia ada di YouTube tetapi link dia tak public. Bila link dia tak public, orang yang dapat link tu saja boleh buka. Unlisted namanya ya. Jadi kalau you pergi share dengan kawan you, of course lah dia boleh dapat because why? The link is boleh masuk. Tinggal lagi is not public jadi tak nampak. Kalau you tak tahu link dia, you tak boleh nak masuk. Okey, saya bagi tahu awal-awal ya. Jadi link dia nanti boleh minta dengan Fadil ya. Fadil adalah yang you berurusan dengan untuk nak dapat link Zoom untuk webinar ini. Okey. Right, okey. Jadi saya dah mula nak share screen. Dan ini persembahan kita. Right, so saya akan buat slideshow lah. Slideshow from the beginning. Okey. So ini adalah tentang homeopati dan apa yang you nampak kat sini adalah antara benda-benda yang menjadi penawar homeopati. Okey. Jadi inilah benda-benda yang kita guna untuk rawat orang. Jadi yang ini you biasa tengok kan starfish. Ini is a type of metal dan sebagainya. Ini bunga. Okey. So saya akan mulakan dengan sejarah. Minta maaf lah kalau rasa boring nak mula dengan sejarah sebab banyak orang tak tahu homeopati ni berasal dari mana dan ramai yang tak reti nak sebut pun homeopati. In fact ada yang buat bayaran tu saya tengok pada ni dia tulis bayaran untuk apa? Untuk merpati. Dan ada juga orang sebut merpati. Jadi rawatan merpati, mopati apa semua. Tapi the real pronunciation is homeopathy. Homeopathy. Sebab homeo tu maknanya like, sama. Kalau rawatan konvensional, orang homeopati label them as allopathy, opposite. Jadi itu bezanya antara the peti. Peti itu adalah cara rawatan. Okay? Jadi kalau nak ikutkan prinsip rawatan homeopati itu dah lama. 2,500 tahun lamanya. Sebab prinsip dia adalah prinsip bapa perubatan iaitu Hippocrates. Tinggal lagi Dr. Modern dia tak tahu kata prinsip homeopati itu diungkapkan oleh Hippocrates. Okey. Jadi apa yang Hippocrates cakap, through the like disease is produced and through the application of like it is cured. So yang ini apa Hippocrates cakap. And orang perubatan konvensional meletakkan Hippocrates sebagai bapa perubatan, tetapi sebenarnya dia lebih pada bapa perubatan alopati. Dia adalah bapa perubatan semua perubatan termasuk perubatan homeopati. Okey. Okey. Jadi selepas tu ada saya nak mute balik semua orang sebab ada orang dah tak mute. Okay. When you join, please mute yourself. Okay. Alright. Jadi ni Dr. Samuel Hahnemann. Dia memang dia again is again. Sorry, excuse me, Ya Allah. Please mute yourself. Tolong mute yourself. Kalau tidak saya pun dengar apa yang cakap, orang lain semua dengar. Oh no, siapa ni? Actually, siapa ni? Who's doing this? Excuse me, doctor. I can't see your screen. I can't see Nadia. your screen. Nadia, please mute yourself. Yeah. Mute ya, tolong mute ya. Okay. So Dr. Samuel Hahnemann ni adalah seorang doktor perubatan Jerman.
doktor perubatan Jerman. Why am I having an echo? Kenapa saya dapat echo ni? You all dengar clear ke? Ya. Okay, Dok. Ya. Ya, sebab saya dah dapat echo of my own voice. Yang saya pening ni. Okay. So let's see. So dia orang Jerman dan zaman dia about 200 years ago, it's very difficult to become a doctor. Sebab apa? Kalau nak jadi doktor, you kena cari guru you dulu. And then you kena become apprentice untuk banyak-banyak tahun, very many years. And lepas you dah jadi apprentice, you akan kena ambil dia punya ujian lah itu ini apa semua. Then baru you boleh disahkan sebagai doktor. And he was a medical doctor zaman tu. Tapi dia tak puas hati dengan perubatan apa yang ada sebab dia rasa macam dia banyak bunuh orang daripada rawat orang. So bila dia dapati macam tu, dia malas dah nak praktis perubatan yang zaman dia. So dia banyak buat translation, terjemahan buku-buku. Dan antara contribution dia kepada perubatan zaman dia ada banyak, dia memang antara doktor yang terkemuka zaman dia. Jadi dia ada banyak tulis scientific paper, dia masuk dalam journal dan he's also a very accomplished apothec. Maknanya dia bukan setakat doktor, dia juga chemist ataupun kalau zaman sekarang dipanggil pharmacist. Okay? Jadi bila dia start to translate buku, dia jumpa banyak buku-buku perubatan dalam bahasa lain. Dia ni is a linguist, ya. Dia kenal 8 bahasa, ya, termasuk bahasa Arab. Jadi dia banyak baca buku-buku medical dalam bahasa lain. So antara buku-buku yang dia translate tu, dia memang very interested macam Culpeper apa semua punya buku. And dalam pada kajian-kajian yang dia buat sambil dia translate tu, dia macam agak-agak kata dia kena cari prinsip lain lah yang boleh merawat orang dengan lebih baik. So dia baca yang Hippocrates, mungkin dia baca Ibn Sina sana sini dan dia buat eksperimen dia sendiri. Jadi antara eksperimen dia buat adalah atas Cinchonabak. Cinchonabak ni sebenarnya quinine ubat malaria. Jadi dia sendiri ambil quinine tu dia makan. Hari-hari dia makan. Sebab dia nak tahu apa yang dalam quinine yang boleh rawat malaria. Sebab dia tahu quinine ni memang boleh rawat malaria. Dan kalau orang tu dapat malaria, bagi quinine memang dia recover. Tetapi zaman dia adalah zaman sama dengan zaman mikroskop. Tapi masa dia duk kaji-kaji ni, orang belum tahu tentang kewujudan bakteria. Belum dapat menengok dalam mikroskop. Tapi bila, you see, that's only 200 years old, you know, that we managed to see bacteria dekat mikroskop. Can you imagine that? Anyway, dia memang there is something yang menyebabkan penyakit. Dan dia panggil benda tu little animal ataupun animalcule. Jadi maknanya dia tahulah ada benda kecil-kecil yang tak nampak yang menyebabkan penyakit walaupun masa tu belum ada mikroskop. Ada dah mikroskop tapi baru nak kaji. Okey. Jadi bila dia ambil Cinchonabak tu, lama-lama dia start demam, menggigil, and then demam dia kejap naik, kejap turun, intermittent apa semua. Lepas tu dia buat rumusan, dia kata okey, saya ambil Cinchonabak dan saya dapat simptom sama macam malaria. Jadi dia kaji lagi banyak-banyak benda lain. Jadi dia come to the conclusion benda yang ada ciri-ciri yang sama dengan penyakit boleh merawat penyakit itu. Alright. Jadi bila dia cuba test dia punya prinsip tu, bila dia bagi benda yang serupa kepada penyakit yang having the same symptoms, pesakit itu dapat aggravation. Maknanya dia baik tetapi dia makin sakit. Kalau dah sakit sikit lagi sakit. Jadi dia kata macam mana dia nak kurangkan aggravation ni. Dia cuba cairkan ubat. Lepas tu dia cairkan lagi. Lepas tu dia cairkan lagi. And then dia cair tak cukup, dia cuba ketuk-ketuk pula. Sebab apa? Dia nak cuba kurangkan aggravation. Jadi maknanya dialah introduce the concept of dilution and succussion. Mencairkan dan mengetuk. Okey, jadi kalau some of you pernah rawat dengan saya, bila ada healing crisis, saya selalu kata, okey, jarakkan lagi ubat tu, cairkan, dan kadang-kadang saya kata ketuk sekali. Why? Because itulah cara Honeyman mengurangkan
the healing crisis. Sebab semua rawatan natural akan hadapi healing crisis. Sebab itu yang Honeyman cuba nak kurangkan healing crisis. Sebab kalau healing crisis teruk sangat, pesakit pun dah tak mampu untuk nak ambil rawatan. Okey, jadi apa dia homeopati ni? Prinsip homeopati adalah prinsip alami. Dia bukan Honeyman petik daripada udara. Bukan Honeyman petik dari udara. Dia kaji. Dia pun buat dia punya research. Dia ni very good observer. Dia teliti sangat dalam apa yang dia nak buat rumusan tu. He's very careful and he's very exact untuk nak buat satu rumusan. Jadi dia tak sewenang-wenangnya kata prinsip homeopati macam ni dia petik daripada udara. Tak. Sebab dia dah kaji, sebab tu yang dia mengeluarkan prinsip ini. So, when a homeopathic remedy works, dia mesti mengikut satu undang-undang alami. Tak mungkin homeopati tu boleh bekerja, buat kerja dia, maknanya boleh sembuhkan penyakit, kecuali dia ada prinsip-prinsip dalam rawatan itu. Baru dia boleh baik. Sebab ubat homeopati tidak ada tindak balas farmakologi. Sebab dia punya dilution adalah bawah daripada nombor Avogadro. Which means to say, kalau you hantar kat makmal, dia tak dapat nak cari apa benda ada dalam ubat tu. Okey? Dan sebagai pengamal, kita kena faham apa prinsip dia dan cara nak aplikasi untuk hasilkan penyembuhan. Jadi ini yang mahal sangat ni. Nak kena faham prinsip dan guna prinsip tu. Tapi kalau nak ikutkan, saya tengok orang yang tahu sedikit tentang homeopati pun dia dah boleh macam ni, boleh rawat. Dah boleh rawat. Dengan lagi bila kes tu jadi kompleks atau rumit, memang you have to cari. Memang you kena cari pengamal yang mahir. Tapi saya tak pernah jumpa lah pengamal yang tak berjaya merawat pesakit. Walaupun ilmu dia tak banyak. Tinggal lagi dia punya peratus pesakit yang dia dapat rawat tu, bila dia tak mahir, peratus pesakit yang dapat rawat tu kurang. Dan kes-kes rumit dia tak dapat nak rawat. Okey. Homeopati merawat pesakit yang ada penyakit. Dia bukan rawat penyakit tapi tak tengok pada pesakit. Tapi saya nak ubah sikitlah ni ya. Bila kita sebut pesakit yang ada penyakit, kita kena cakap macam ni. Contohnya 3 orang demam. 3 orang demam. Dan bila kita kaji dalam makmal, 3-3 dapat denggi. Tetapi seorang tu dia demam, dia haus. Dia banyak minum air. And dia tak puas minum, dia masih nak minum lagi. Yang kedua pula, dia haus juga. Tetapi dia tak boleh minum banyak. Dia minum sikit-sikit aja. Dan bila kita tengok perangai dia, dia macam ada banyak kerisauan. Dia risau ni, dia risau tu, dia risau macam-macam dia risau. Pesakit ketiga, demam denggi juga, demam yang sama. Tetapi dia tak haus langsung. Dia tak nak minum langsung. Jadi kalau kita tengok dia dan kita dah kaji dia punya simptom, mungkin pesakit pertama kita bagi Bryonia. Pesakit kedua kita bagi Arsenicum album. Pesakit ketiga kita bagi Pacetilla. Namun demikian mereka masih semua demam denggi. So walaupun demam tu disebabkan virus yang sama, penawar mengikut resmi atau tabiat pesakit. Nah, kalau kita tak bagi ubat yang mengikut resmi dan tabiat pesakit, kadang-kadang memang tak sembuh. Itu satu. Tapi keduanya, banyak daripada penyakit-penyakit yang disebabkan virus-virus tertentu, ada penawar-penawar tertentu. Sebagai contoh, kalau kita tahu orang tu ada herpes simplex. Herpes simplex tu macam pecah-pecah, tepi-tepi hidung tu pecah-pecah mulut, dan naik blister, and then dekat lidah ada, dekat ni macam ulcer, apa semua tu, that is herpes simplex. Okey, tapi herpes simplex tu satu jenis virus yang boleh serang kulit, dan dia boleh serang mucous membrane. Jadi dia boleh serang kulit dan dia boleh serang kita punya alat sulit. Dan dia boleh serang jari. Itu yang orang tak tahu. So ada banyak jenis eczema yang disebabkan oleh herpes sebenarnya. Dan bila kita tahu orang tu ada eczema yang disebabkan herpes, kita kena guna ubat herpes dia. Ubat herpes yang dia ada
setiap penyakit yang kita, walaupun dia virus, dia ada dalam 5 hingga 10 ubat yang sesuai. Kalau kita kata pasal eczema yang disebabkan oleh herpes ataupun herpetiform eczema, dia ada ubat-ubat tertentu dia. Antaranya, satu Nozot. Nozot nanti kita sebut kemudian. Nozot. Herpes simplex virus Nozot. 2 Natramiol. 3 Nux vomica. 4 nitric acid. 5 Mercurius vivus. Jadi bukan satu. Jadi ini yang utama yang saya guna. Jadi saya ingat. Tapi ada yang lain. Contohnya petroleum. Etc. etc. Okey. Jadi walaupun kita dah kata bahawa homeopati merawat pesakit, tapi kita bila kita tahu origin penyakit, kita lebih spesifik. Jadi zaman Hahnemann, dia jangan kata virus, bakteria pun dia tak nampak. Jadi dia tidak tahu the viral origin, bacteria origin. Tetapi apa yang dia tahu is the terrain. Terrain tu apa? Maknanya terrain tu badan yang mengidap penyakit tu. Jadi maknanya dalam homeopati, kita amat pentingkan terrain. Terrain tu maknanya badan yang mengidap penyakit tu. Okey? Dan penawar dipilih secara individu. Berdasarkan semua aspek pesakit. Okey. Okey, jadi cara dia bertindak. Yang ni awak nampak globule tu memang ubat homeopati memang banyak yang dia bagi dalam bentuk globule dan ada banyak penawar homeopati termasuklah bawang elem shipa ni. Okey, dan daun-daun ni saya dah lupa ni daun apa. Okey, jadi prinsip asas homeopati adalah similia similibus curantur. Ni perkataan Latin, Latin. Similia, oh sorry salah spelling ada I kat sini. Similia similibus curantur. Apa yang serupa boleh menyembuhkan yang sama. Nanodose. Sebab apa nanodose? Sebab Hahnemann nak cuba kurangkan healing crisis. Succussion atau goncangan. Kita goncang goncang. Bukan goncang macam ni. Tapi goncang kita letak buku tebal-tebal, lepas tu kita ambil benda yang dah ada ubat tu dalam bentuk cecair, kita goncang dekat buku tu. Okey, yang ni cap jari molecule remedy tu is actually the frequency remedy tu. Frequency remedy tu. Dulu saya tulis cap jari, sebenarnya sekarang saya dah ubah menjadi frequency. Jadi maknanya setiap penawar tu ada frekuensi yang berbeza. Dan zaman Hahnemann dulu dia tak boleh nak ukur frekuensi penawar, tapi zaman sekarang kita boleh ukur frekuensi penawar. Prinsip pemilihan remedi, kita kena ada prinsip dia, cara kita nak pilih remedi yang sesuai untuk setiap pesakit. Dan tadi masa saya bagi contoh demam denggi tu, sebenarnya dah ada prinsip dia. Maknanya penawar yang dipilih mesti ada matching dengan pesakit. Dan cara nak rawat homeopati, kes acute kita dos selalu. Dan kita bagi kerap-kerap. Dan kita bagi potensi rendah. Dan kes kronik kita selalu dos jarang-jarang. Dan kita bagi potensi tinggi. Dan sebagainya. Okey. Okey. Ni saya bagi contoh bawang merah. Kita memang tak suka nak potong bawang merah ya. Masa saya kecil-kecil dulu kat rumah memang tak guna sangat bawang besar. Banyak pakai bawang merah. Nak tumis, nak buat kari ke apa semua pakai bawang merah. Orang ni jam sebab tak tahan pedih pakai bawang besar. Orang dulu dia tak kisah tentang pedih agaknya. So dia pakai bawang merah. Sebab apa orang tak suka bawang merah ni? Kita pun tahu kan. Bila kita potong bawang merah tu memang kita akan menangis. Pedih sangat mata. Pedih dan kalau kita potong banyak-banyak memang merah. Nak buat bawang goreng tu seksa betul. Merah mata, pedih. Dan kalau kita potong lama-lama, air hidung pula keluar. Dan bila keluar air hidung tu dia sampai tergaris merah kat sini. Sebab dia excoriating. Okey? Dan air mata tu dia keluar ke sini. Mata kita pun merah. Tekak pun jadi pedih. Okey, penyakit apa yang ada simptom yang sama? Sesemua lah kan. Sesemua pun boleh berair mata, boleh berair hidung, lepas tu mata naik merah, tekak naik perit. So kalau you mengidap sesama yang ada ciri yang
betul-betul sama dengan apa yang kita alami masa kita potong bawang, maka penawar yang homeopath you akan pilih atau you sendiri pilih sebab you dah tahu adalah Allium Cipa. Okey. Jadi sekarang kita dah faham apa maksudnya sama menyembuh yang serupa. Like, just like. So, kalau kita nak tengok ya, ni saya, diagram ni memang saya yang buat sendiri untuk nak bagi kefahaman tentang mekanisme penyembuhan. So, kalau kita dalam keadaan sihat kan, lepas tu ada patogen yang ganggu kita. Apa dia patogen ni sebenarnya? Patogen sebenarnya adalah apa orang kata bahan yang menyebabkan kita sakit. So selalunya bila kita sebut patogen dalam perubatan kita akan ingat bakteria, virus, fungus iaitu organisma, tetapi patogen juga boleh menjadi trauma, accident. Dan patogen juga boleh menjadi seorang manusia yang menyakitkan kita. So all this ataupun situasi ataupun keadaan adalah yang menyebabkan penderitaan. Pathos tu penderitaan, gen tu menyebabkan. So patogen adalah perkara yang menyebabkan penderitaan. So bila kita dah kena patogen, kita akan menjadi sakit. Okey? So apa yang boleh pulihkan kita kepada keadaan sihat? Okey? Mungkin remedi yang mirip penyakit. Yang ini yang kita kata ni, yang as a homeopath kita kata remedi yang mirip penyakit. So what does it do? Kita bagi kat pesakit tadi tu. Okey? Dalam keadaan sakit dia, apa jadi? Okey, jadi atas tindak balas kuasa hayat dia, vital force dia, dia akan jadi apa? Mana kita tengok? Badan pulih seperti sedia kala. So kita bagi remedi yang mirip penyakit, and then dia akan pulih. Kenapa tu agaknya? Kenapa tu? Itu sebab yang kita kata, actually apa yang berlaku adalah remedi ni mirip penyakit. So badan kita ada vital force. Badan kita nampak remedi yang mirip penyakit tu dan dia akan mula cuba betulkan balik badan tu, maka dia akan pulih ke keadaan sihat balik. Why? Because vital force kita selalunya dia akan cuba optimalkan penyakit, optimalkan kita punya badan. Badan kita always want to bagi balik kita kepada balance. Awak pernah tengok tak doll yang ada kita beratkan bawah dia, kita tolak dia, dia akan balik ke normal. Kita tolak dia, dia akan balik ke normal. Jadi badan kita pun macam tu. Tolak macam mana pun kita punya vital force ataupun kuasa hayat kita akan cuba tolak balik ke keadaan tak sakit. Okey? Jadi kadang-kadang bila kita dah sakit tu, badan kita diserang, dan dia tak reti nak tolak balik, bila kita bagi remedi yang mirip penyakit, badan kita bertindak bukan atas patogen tetapi atas remedi. Bila badan tu bertindak atas remedi, dia menyebabkan keadaan kita pulih. Okey. Dos nano. Jadi kalau nak tahu dos nano ni memang nano sangat-sangat nano. Bukannya sedikit-sedikit nano. Contoh saya bagi contoh. Katakanlah kita nak buat satu ubat, katakanlah kita nak buat 6X. So ubat kita nak buat dilution 6X. So kita ambil satu bahagian bahan tu, dan kalau dia bahan solid, kita letak 9 bahagian gula. Gula susu kita, dia originally dia akan guna laktosa. Tapi sekarang ni kita pakai gula biasa sahaja. Okey? Tak boleh makan gula. Gula tu kan tak sihat. No, kita guna gula tu as a diluent. Dan lepas kita dah dilute apa semua, kita akan dissolve balik dalam air. And then kita akan buat preservative. Preservative dia memang alkohol. Tetapi memang kita dah banyak, benda ni dah banyak dibahaskan oleh ustaz dan sebagainya. Benda tu adalah harus. Sebab alkohol tu bukan alkohol untuk mabuk. Tapi untuk nak preservative. As a preservative. Okay. Jadi satu bahagian ubat, 9 bahagian gula, kita tumbuk. Lepas tu kita ambil lagi satu bahagian yang kita tumbuk tu, letak dekat 9 lagi, tumbuk lagi, ambil satu bahagian, again tumbuk sampai 6 kali. Baru kita dapat 6X.
Apa kata kalau kita nak buat 6C? 6C adalah 1 bahagian ke 99 bahagian. Dan untuk nak dapat 6C, kita buat yang perkara tu 6 kali. So maknanya kalau 30C, 30 kali. Kalau 200C, 200 kali. Kalau 1000C, 1000 kali. Ya. So that is why kalau ubat homeopati kalau you tengok the higher the dilution lagi mahal. Tapi mahal pun kalau kita beli daripada India, satu botol paling mahal pun botol 30 ml dalam RM15 kalau paling mahal. Murah ya, ubat homeopati tak mahal. Tapi saya tahu ada banyak orang jual mahal-mahal. Okey. Goncangan. So as I told you, kita nak goncang tu. Jadi kita ada kita punya botol ni kita dah letak ubat homeopati tu, kita goncang dekat benda keras, bukan keras, yang anjal macam buku ke. Okey. Kalau guna tangan, habislah tangan berlubang. Okey. So setiap kali kita buat yang apa orang kata yang kita tumbuk tu, itu adalah satu cara untuk dapat dilution, and dia ada power dalam tumbuk. Tetapi lepas katakanlah 6C, kita nak buat katakanlah 10C, kita dah mula cairkan kita punya produk tu, and kita letak satu bahagian benda tu sebab 99, kalau nak buat C potensi air, dan kita akan guna goncang. Dia goncang ni selalunya dalam 30 kali setiap potensi. Okey. Dan proses ini telah dikaji oleh the Nobel Prize winner Luc Montagnier. He's a very controversial figure. Dia antara yang first yang sebut kata COVID is man-made. Antara yang first sebab dia virologist, dan dia dah kaji structure COVID tu. Dia kata no, this is not. Ni bukan natural, ni man-made. Dia yang dulu kata. Lepas hampir 2 tahun barulah orang dekat Amerika tu, Fauci and company, barulah dia mengaku kata it is man-made. Fauci dah tahu sebenarnya. Dia cuba nak sorokkan, tapi dah terlampau tak boleh nak sorok dah, baru dia bagi tahu kata it is man-made. So Montagnier is the one. And Montagnier yang dia kata vaksin ni dia tak berapa setuju. Okay. Jadi anyway, it's very controversial. Dia memang orang French I think. But sekarang ni dia duduk dekat Beijing. Saya duduk dekat China. Sebab apa? Dia dah merajuk dengan negara asal dia. Sebab dia orang tak percaya kat dia. But he's a Nobel Prize winner. Dia bukan orang bodoh. And dia telah kaji tentang ubat-ubat homeopati yang very, very diluted ni. And dia dapat tahu kata ubat tu ada frekuensi dan sebagainya. Banyaklah yang dia punya kajian. Okey, kalau nak tengok pada kajian dia, nanti saya boleh korek balik lah kat mana ya. Bukan hari ni lah. Okey. Jadi dia bila kita dah dilute, sakas dilute, dia atas pada 6x there is no more atom. Dia orang kata tak ada bahan dah. Tetapi sebenarnya nanoparticle masih ada, dan ada kajian yang menunjukkan the nanoparticles ya. Ada kajian yang menunjukkan bahawa lepas pada dia kecil daripada Avogadro's number, there is still nanoparticle. Okay? But the poison effect apa semua dah tak ada. That's why ada satu doktor pakar bawah pinggang yang dia dah dengar kata kita kata Arsenicum album adalah penawar yang baik untuk pencegahan dan juga untuk rawat COVID-19, dan dia marah. Dia kata homeopati tak betul. Of course dia cakap macam tu. And then dia kata arsenik ni racun, nanti you makan buah pinggang rosak. Dia risau pasal buah pinggang je. So dia kata buah pinggang akan rosak. Namun demikian, sebab dia tidak tahu prinsip asas homeopati, dia tidak tahu bahawa sebenarnya ubat homeopati itu dah bahan asal dah tak ada. So kenapa pula boleh ada dia punya poison effect? Memang tak ada lah kan. In fact, ubat homeopati telah diluluskan oleh lembaga racun negara sebagai tidak mengandungi racun. And tidak perlu didaftarkan satu persatu oleh kerana dia tidak mempunyai racun. Okey, jadi kalau macam bahagian farmasi, dia orang kalau nak check ubat homeopati pun, dia akan check tengok ada contamination ke tidak, ada kuman ke tidak, ada virus ke tidak, ada bakteria ke tidak, dan dia akan test tengok ada kimia ke tidak. Jadi bila tak ada dua ni, dia kata okey, lulus. Sebab ubat dia sendiri bukan racun. Okey.
Okay. Okay. So, dose remedy homeopathy. Mother tincture pun ada kita guna. Macam kalau saya rawat darah tinggi, macam mana semua-semua, memang kita guna mother tincture. Mother tincture ni tidak menjalani proses dilution dengan succussion. Okey? Tidak jalani. Dan dilution saya dah sebut tadi, X dengan C potensi. Lepas tu yang very high tu 1M tu 1,000, 10M tu 10,000 dan LM dia bukan 1,000 10,000. Dia ambil daripada 3X atau 6X and then dia dilute dengan 500 kali. So it is a very much more diluted. Okay? Very much more diluted. Nakia, can you please turn that off? Sorry ya, cucu saya masuk bilik. Okay. Ni CPR ya. CPR bukan sotong ni. CPR ni dia punya dakwat je. Kita kena padankan penawar yang boleh menimbulkan gejala yang sama seperti yang pesakit idap. Itu prinsip dia, prinsip asal dia. Dan saya dah bagi contoh tadi ya. Saya dah bagi contoh bawang, saya dah bagi contoh denggi ya. Okey. Okey. Cara mengenal pasti apa penawar. Penawar manalah nak pakai. So dia akan buat apa yang kita panggil proving. Tadi saya dah cerita dah pasal proving ni. Sebab saya kata Honeyman dia nak kaji tengok apa yang menyebabkan orang tu boleh baik bila bagi Cinchonazole ataupun quinine. Jadi dia sendiri yang ambil. Dia ambil quinine tu dia makan. Lepas 2 minggu dia dapat semua simptom. Semua simptom apa orang kata malaria. Dan bila dia kaji, rupanya inilah cara untuk nak tahu bahan tu boleh menyebabkan apa-apa simptom. So dia dapatkan volunteer ya. Volunteer maknanya volunteer macam sekarang ni kita semua jadi volunteer vaksin COVID kan. Kita semua jadi volunteer sebenarnya. Tapi masa zaman Honeyman tu dia panggil lah kawan dia 5-10 orang. Dia kata ni saya nak bagi bahan ni. Korang tulis dalam diary hari-hari apa yang korang alami. So hari-hari dia orang kena makan ubat tu. Makan. And then everything that happen. Dia punya emosi, dia punya pemikiran, dia punya mimpi, dia punya berak, dia punya kencing. Dia punya rasa sejuk ke, rasa panas ke. Ataupun dia sakit mata ke, sakit apa ke. Semua dia kena catat. Jadi that is one way dia orang dapatkan materia medica homeopathy. Itu satu. Satu lagi cara adalah tengok kesan keracunan. Contohnya arsenik tu memang racun tikus. Jadi dia kalau orang tu makan arsenik, apa jadi kat dia masa dia makan arsenik tu? Dia punya poisoning symptoms. That is also part of homeopathic materia medica. Poisoning symptoms as well as the proving. So proving dia tak adalah bagi bahan macam kalau arsenik, bagi arsenik matilah. All the provers will die lah. Tak adalah kan. So dia bagi yang dah diluted and succussed. Okay. And still you can get the symptom. Kalau you all pernah attend macam homeopathic course ke apa, kadang-kadang macam saya pergi India hari tu, saya attend course, some of us volunteer untuk jadi prover. So dia bagi satu bahan yang kita tak tahu apa dia, and then dia suruh kita catat semua simptom, and after about 10 days dia pungut balik semua simptom, and then dia bacakan balik semua provers punya simptom, and then dia bagi tahu kat kita penawar apa. Jadi kita boleh banding balik dalam materia medica, tengok tu ya juga, itulah dia punya symptoms. Okay. Jadi ubat homeopati daripada bahan apa? Macam-macam bahan. Daripada tumbuhan, daripada binatang, daripada zat galian, daripada racun, nama spelling salah ya, daripada kimia, daripada toksin, daripada bahan yang menyebabkan penyakit, dan juga daripada organ-organ. Tapi dia tak ambil organ manusia ya, jangan risau ya. Dia selalunya dia akan ambil organ macam organ daripada binatang macam sheep dan sebagainya. Okey, ada lagi satu ya.
Kalau ada orang tu dia takut ish organ ni tak semelih, tak boleh bla 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 bla. There is another way untuk nak buat ubat homeopati sekarang, iaitu mengkaji frekuensi bahan tu, lepas tu guna alat yang mengeluarkan frekuensi untuk hasilkan penawar homeopati. Jadi selalunya itu dibuat oleh orang-orang yang buat radionik, ya, mesin radionik. Okey. Jadi mesin radionik tu dia orang dah kaji tengok frekuensi setiap bahan. Jadi banyaklah dia punya orang kata dictionary, apa orang kata, ataupun directory yang mana kita boleh just tengok dia punya frekuensi apa, kita boleh guna satu alat yang boleh dial the frekuensi, and then kita letak kita punya remedy bottle, dia boleh hasilkan ubat yang ada frekuensi yang sama macam kalau kita buat dengan cara dilution and succussion and all that. Memang shortcut lah, ya. Tetapi banyak tempat-tempat yang praktis homeopati dia tidak mengiktirafkan, termasuk Malaysia, tidak mengiktirafkan ubat yang dimanufacture secara radionik. Okey, tapi saya sendiri pernah cuba dan saya dapati kesan dia hampir sama dengan ubat-ubat yang dibuat secara semula jadi asli macam tu. Okey. Okey. Jadi apa yang Haniman cakap, apa yang saya cakap tadi, ni cuma ulang je. Apa yang boleh menyebabkan semboyan dalam seseorang yang sihat akan dapat sembuhkan semboyan yang sama dalam orang yang sakit. Semboyan yang paling penting adalah semboyan minda, mind symptoms, diikuti dengan fizikal dan juga semboyan yang pelik-pelik sikit. Contohnya demam kuat tapi tak mau minum. Selalunya orang yang demam kuat dia banyak minum, tetapi ni demam kuat tak rasa haus. Okey. And then macam kalau tak tidur 1 hari memang akan rasa mengantuk kan. Ni tak tidur 3 hari tak mengantuk langsung. Jadi these are symptoms yang lain daripada yang biasa. So they are not normal symptom but they are symptom yang pelik. So these symptoms are very important to the homeopath. Jadi maknanya banyak kisah whereby homeopath tu finally dapat ubat yang betul oleh kerana pesakit bagi tahu simptom yang pelik. Jadi sebab apa simptom pelik ni tak semua penawar ada. Jadi dia boleh narrow down penawar yang diperlukan dan juga dia boleh pinpoint bila untuk nak dapatkan penawar yang sebenar. Actually cara dia adalah mengguna repertory dan kalau ada masa nanti saya akan tunjuk macam mana repertory. Okey. Okey, sebenarnya saya memang malas nak cerita pasal the proof evidence for homeopathy ni. Bukan saya malas pasal apa. Banyak mana evidence yang ada pun ada je orang yang dekat mainstream akan kata bohong. Kita dah tunjuk depan mata dia pun dia tak nampak. Okay, so it's not something that is easy. Jadi sekarang ni kan untuk nak buktikan homeopati seolah-olah kita kena ada kriteria yang 100 kali lebih strict daripada kriteria nak kaji rawatan biasa. Okay, jadi kalau ada yang sini ingat, Australia dia keluarkan tidak ada bukti untuk homeopati. Tetapi bila kita kaji balik, the reason why dia kata tidak ada bukti untuk homeopati adalah cara dia buat meta-analisis dan sebagainya adalah semata-mata untuk nak burukkan homeopati. Sebab apa? Australia dia punya kerajaan yang suruh buat kajian tu sebab dia nak tengok sama ada nak masukkan homeopati ke dalam sistem perubatan dia. Tetapi memang dia tidak ada niat untuk nak masukkan homeopati. Jadi maknanya dia punya masa untuk kajian tu 1 tahun. Dia buat tu untuk 1 tahun. But at the end of the year, dia kata, belum keluar result. Kenapa? Sebab the first team yang kaji have positive evidence for homeopathy. So they fire the first team and they hire a second team dengan bagi tahu second team, you must find negative evidence. So of course the second team found negative evidence because they are instructed to do so. But perkara itu tidak habis kat situ. Jadi orang-orang yang tahu tentang perkara ni, dia orang buat satu komplain kepada ombudsman. Ombudsman ni macam satu panel untuk cari kebenaran. Benda tu belum lagi keluar result, tetapi memang dah banyak dah dibongkarkan maslahat
kerajaan Australia yang cuba untuk nak lenyapkan homeopati. Okey, dulu ada homeopati dekat universiti kat sana, ada offer course apa, sekarang dah tak ada balik. Why? Because of what they did. Okey, jadi bila homeopati dah mula naik, bila homeopat dah mula ramai dan pesakit homeopati banyak, inilah yang selalu berlaku. Jadi homeopati telah diserang lebih dari 200 tahun. Jadi kita pun dah lali dengan serangan-serangan itu. Namun demikian dia cuba nak bunuh homeopati, tak tahulah kenapa homeopati ni susah sangat nak mati. Alright. Okey. So kalau kita tengok yang ini yang saya kaji tengok, 41 positive trials, homeopati berkesan. 5% negatif, 54% ya pun tidak, tidak pun tidak. Tapi yang ini adalah sama dengan rawatan konvensional. So kenapa homeopati ni tak betul, konvensional betul? As I told you, dia kena 100 kali banyak evidence barulah homeopati itu betul berbanding dengan konvensional. Okay? Jadi yang ini adalah trial yang conventional medicine, of conventional medicine. Okay? So, jadi kita boleh tanyalah. So, selalunya ya, even my cikgu-cikgu masa saya pergi buat motivation training tu, dia kata, dekat Royal London ni, kami terima pesakit yang dah give up on conventional medicine. Jadi bila conventional medicine dah tak dapat nak rawat, pun dia barulah dia tolak ke kami. So, kes-kes dia macam mana? Yang chronic fatigue, jadi kes-kes yang tak ada rawatan. Jadi bila tak ada rawatan macam endometriosis lah, chronic fatigue lah apa semua, they end up with the homeopath. Why? Because dah cuba satu round semua tak boleh, baru jumpa homeopath. Pesakit saya pun ramai macam tu. Macam hari ni saya jumpa ada patient saya tu. Patient saya yang saya jumpa tadi adalah review case sebab dia dah datang 10 hari yang lepas, dan saya memang suruh dia datang lepas 10 hari sebab dia case pelik. Dia case demam. Dah 2 bulan dia demam, tiap-tiap malam menggigil. Dia dah check apa semua ke hospital. Hospital buat conclusion ada sejenis virus. Dia dah bagi ubat tu ni apa semua. In fact dia tak bagi ubat. And then patient getting thinner and thinner. Budak lelaki baru umur 15 tahun. Patient makin kurus, tak lalu makan. Makin lama makin marah. And then saya kaji tengok apa ujian-ujian yang dia orang buat apa semua. Memang dia pinpoint problem tu dekat usus besar dan sebagainya. Dia bila saya tengok kaji, saya bagilah penawar. Hari ini dia datang balik, mak, saya tanya kat mak dia, anak awak dah macam mana sekarang keadaan? Entahlah doktor, tak tahu saya nak jawab. Kaki dia sakit. Saya bila cek nota tak ada sebut pasal kaki sakit. Tengok kaki dia sakit, nak berjalan tak boleh. Saya cek nota, apa pasal tak ada pasal kaki sakit ni. So saya bagi tahu kat mak dia, look, biar saya tengok dulu apa yang dilaporkan hari tu masih ada ke tidak. So saya tanya balik kat budak tu. Okey, dalam rekod saya, awak demam setiap malam, bermula petang sampai ke malam. Masih ada ke tidak? So anak tu jawab, tak ada doktor. Dah tak ada. Okey. Hari itu saya tengok dalam rekod awak tak boleh makan, awak tak lalu nak makan nasi. Awak hanya boleh makan sup atau mi. Jadi saya tanya, dah okey ke belum? Dia kata, ya, sekarang dia dah boleh makan nasi. So sebelum ni dia tak ada tenaga langsung. Dia memang tak berjalan. Dia duduk kat bilik dia. Dia main game the whole day long. Okay. Jadi bila saya jumpa dia kali kedua, dia dah mula nak berjalan. Dan dia dah ada tenaga sebab dia dah boleh makan. Demam dia dah kurang. Sebab tu dia start mengadu sakit kaki. Saya tanya, bila awak dapat sakit kaki ni? Oh, 3 hari belum saya jumpa doktor kali pertama, kaki saya dah mula sakit. Kenapa awak tak sebut? Awak tak sebut sebab awak tak banyak berjalan. Jadi awak tak ingat pasal tu sebab awak terlampau ingat pasal demam. Betul tak? Ya, dia kata. Jadi bila mak dia kata tak tahulah, saya cakap kat mak dia, look, banyak dah perbezaan dalam masa 10 hari ke 2 minggu ni. Dah banyak dah perubahan. Demam yang 2 bulan tak hilang-hilang dah hilang. Tetapi itulah dia, ya, pesakit saya memang macam tu. Bila apa yang dah ada kat dia dah baik, dia akan komplain benda lain pula. Ini semua very typical. That is why bila kita catat simptom, kita catat satu persatu. Dan bila kita buat follow up, kita tanya balik satu persatu. Sebab bila pesakit kata tak ada improvement, saya memang kena cari balik bukti.
Jadi maknanya homeopat ni bukan dia setakat dia perawat tetapi dia juga polis. Bukan polis lah, investigator, penyiasat. Sebab apa? Dia kena siasat satu persatu simptom pesakit and then dia kena cari punca penyakit tu sampai ke lubang cacing. Jadi alhamdulillah masa saya ambil kes yang tadi saya sebut tadi tu, dalam dia punya case file tu dia ada bagi tahu jenis virus yang ada. Jadi as I said before, kalau kita boleh identify the virus, kita boleh identify apa penawar-penawar yang akan berkesan dengan virus tu. Okey. Jadi oleh kerana itu saya dapat cari rawatan yang sesuai. Sebab tu saya dapat rawat anak tu. Dia boleh hilang dia punya demam yang dah 2 bulan tu dalam masa kurang daripada 10 hari. So hari ni masa saya rawat dia, saya tak bagi dah ubat yang sama. Sebab that ubat have already done its work. So apa yang tinggal, saya tengok anak tu very angry lagi. Masih angry. And then dia punya kaki tu macam cramping pain dan sebagainya. And then dia dah dapat simptom baru. Sebelum ni dia dapat buang air besar hari-hari, ni dia dah mula semelik. Jadi bila saya kaji balik, simptom dia dah berubah kepada Nuxbom. Yang ubat pertama saya tak ingat. Hari ni saya bagi Nuxbom. Jadi memang saya expect that dia punya sakit kaki tu akan kurang. Dan saya juga expect dia punya baran tu akan kurang. And saya juga expect semelik dia akan kurang. Sebab ini adalah gejala dan semboyan yang ada dalam Materia Medica Nuxbomica. Okey, jadi ada juga kes-kes di mana macam contohnya lah kan, macam pesakit saya mengidap SLE ataupun tekanan darah tinggi ataupun ialah penyakit yang memang akan makan ubat secara kronik kan. Saya memang adalah prinsip saya dan juga adalah undang-undang negara kita ini tidak boleh seorang pengamal komplementari menghentikan ubat hospital. Tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh. Jangan sekali-kali berhentikan ubat hospital tanpa pengawasan daripada pengamal perubatan konvensional. Okey? Saya dua-dua. Tapi still, kalau pesakit tu adalah under rawatan pakar, saya tak berani nak usik. Saya kata, awak punya simptom dah kurang, awak pergi balik kepada pakar, awak suruh dia nilai sama ada dia masih perlukan ubat tu ataupun dah boleh stop. Sebab saya tak akan buat keputusan itu. Itu adalah salah undang-undang. Tapi banyak juga kes di mana bila kita rawat, dia punya kencemanan dah mula under control, jadi ubat hospital jadi too much, dia akan dapat simptom hypo. Jam tu memang kita tahu dia kena berhentikan ubat hospital. Tetapi maknanya kita tidaklah kata, okay, you stop ubat hospital, saya bagi ubat hospital. Tak boleh. Especially untuk darah tinggi, benda ni bahaya. Sebab dia akan menyebabkan rebound. Kalau rebound, tiba-tiba BP dia akan naik and then dia dapat stroke. Siapa yang salah? You lah salah. Sebab you pergi berhentikan ubat hospital yang tak boleh stop tiba-tiba. Begitu je ubat steroid. Kita tak boleh nak tiba-tiba stop ubat steroid. Kalau kita tiba-tiba stop ubat steroid, dia akan dapat rebound. And then dia akan salahkan ubat homeopati. Pasal apa? Lepas dia berhentikan ubat hospital, dia makan ubat homeopati, dia dapat lagi teruk. Tapi dia lagi teruk tu bukan sebab ubat homeopati, sebab dia berhentikan ubat hospital. Benda-benda macam tu. Okay? Dan dalam kes-kes yang tak boleh dirawat, homeopati kita boleh bagi palliative treatment. These are the what we call incurable cases. Tetapi banyak juga case incurable, kita akan start bagi organ remedy tau. Kita support dia punya organ-organ yang sakit. Kita bagi organ. Dia saya paling suka kalau saya dapat patient yang incurable. Bukan pasal apa? Saya tak payah nak fikir panjang. Saya bagi organ remedy. Organ remedy untuk jantung, organ remedy untuk buah pinggang, organ remedy. Dan ada kalanya lepas kita dah bagi organ remedy, case yang incurable jadi curable. Lepas tu lah baru saya akan kata kat pesakit saya, okay, you dah jadi curable case, saya dah pening kepala. Sebab apa? Sekarang lah saya kena ambil sejarah yang betul-betul lebih detail. Sekarang lah baru saya kena tengok dia punya gejala dan semboyan. Sekarang baru saya kena kaji dia punya karakter apa semua. Sebab bila dia dah jadi curable case, saya kena match dia punya simptom kepada penyakit dengan lebih teliti. Okay. Itu cara saya. Alright. Jadi bila homeopati tidak boleh merawat adalah contohnya orang tu dah buang dia punya thyroid gland, dah buang habis, and you nak bergantung kat ubat homeopati tak boleh. Sebab organ tu dah tak ada. Jadi you are still dependent on the ubat thyroid yang diberi. Tapi boleh tak you masih sokong dengan ubat homeopati? Boleh.
And then kalau kes tu perlukan pembedahan, of course lah kena pergi bedah. Okey, jadi saya bagi contoh ya, macam kes kanser kan. Kalau kes kanser, tumor dia besar sangat-sangat. Jangan harap you nak rawat dengan homeopati sahaja. Kalau saya akan tolak balik, pergi ambil pembedahan. Saya akan bagi ubat untuk bantu cepat sembuh. Lepas tu awak boleh datang balik kat saya lepas awak dah bedah. Okey, jadi kalau misal kata ada bisul besar menanah, kabangkel lagi. Tak boleh tak buat dressing. Tak boleh. Kena juga buat dressing. Kena buang nanah. Kena buang daging-daging yang busuk. Baru kita boleh rawat. Jadi kalau misal kata kes COVID, dia punya oksigen dah tak sampai. You tak boleh kata, okey, makan ubat homeopati saja. Tak payah intubate, tak payah oksigen. Tak boleh lah macam tu. Sebab homeopati adalah hanya rawatan menggunakan penawar. Dia tidak ada alat-alat intervensi. Jadi banyak juga orang yang tanya, okey doktor, saya nak saya nak vitamin homeopati. Homeopati tak ada vitamin. Sebab homeopati dia bawa daripada dos nano. Jadi dia tidak boleh beri nutrisi yang badan kita nak pakai. Jadi kita masih kena makan vitamin yang ada substance kalau kita perlu. Kalau tak perlu tak payah. Macam tadi ada pasien kedua saya, dia last week kita dah hantar dia punya darah, dia punya vitamin D level amat rendah. Takkan saya nak rawat dengan homeopati sahaja? Tak boleh. Saya kena bagi kat dia vitamin D. Sebab saya nak kena pulihkan dia punya vitamin D level yang amat rendah. Okey. Nampak tak? Jadi pasien tadi kita tengok dia punya thyroid hormone pun rendah. Jadi kita boleh bagi sakut iaitu thyroidinum. Sebab apa? Sebab dia bukan buang thyroid. Thyroid dia ada. Tinggal lagi rendah. So kita boleh bagi ubat homeopati. Tapi andai kata dia tak ada thyroid gland, of course lah kita kena bagi thyroid hormone. Bukan ubat homeopati sahaja. Okey. So dah faham ya? So apa kelebihan homeopati ni? Bukan kelebihan tu maknanya dia melebihi ubat konvensional. Jangan macam tu ya. Saya tak macam tu. Saya kalau pesakit perlukan rawatan konvensional, saya kata pergi ambil rawatan konvensional. Okey? Tapi homeopati memang selamat. Tetapi dia tidak selamat kalau di tangan orang pengamal yang tak betul dan penyakit bahaya. Penyakit bahaya pengamal tak pandai. Bahaya juga. Sebab apa? Dia akan bagi treatment yang tidak menyembuhkan penyakit. Jadi susahlah. Jadi walaupun dia selamat, tetapi kes yang bahaya, you jangan nak cuba homeopati. Okey? Ataupun you kena cari orang yang betul-betul. You tak boleh cari orang yang tak ada kelulusan yang boleh dipercayai. Memang ubat homeopati tidak ada kesan sampingan, tetapi dia ada healing crisis. Dia ada healing crisis. Alamak, elektrisiti tak ada. Gelap, sorry ya. Okey, jadi dia ada healing crisis, tetapi dia tidak ada ubat. Okey, dia tidak ada side effect ubat.